Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Khairi Zarif Afindi dalam edisi khas Parlimen 18 Ogos 2020. Edisi khas Parlimen dimulakan dengan laporan berikut. Kementerian Kerja Raya KKR memperuntukkan sebanyak RM955,000 setahun bagi tujuan penyelenggaraan rutin Jalan Persekutuan dengan perbelanjaan bulanan sekitar RM79,583 sebulan. Menteri Kanan Kerja Raya Datuk Seri Haji Fadilah Yusof berkata sebanyak RM4.5 juta juga diperuntukkan bagi penyelenggaraan berkala yang merangkumi kerja berkala pavement BP dan berkala bukan pavement BBP bagi tahun 2018 hingga 2020. Manakala pada tahun 2019 pula kementerian ini juga telah memperuntukkan sebanyak RM1.204 juta di mana agihan peruntukan sebanyak RM500,000 bagi program penyelenggaraan bukan pavement, iaitu kerja-kerja turapan semula permukaan jalan dan mengecat semula jalan yang telah diturap, dan sebanyak RM704,000 bagi program penyelenggaraan bukan berkala pavement, iaitu kerja-kerja penggantian longkang, dan juga program rawatan lokasi kerap berlaku kemalangan ataupun black spot dengan izin. Bagi tahun ini sehingga bulan Julai 2020, Kementerian Kerja Raya telah memperuntukkan sebanyak RM1.76 juta yang mana agihan peruntukan adalah sebanyak RM1.7 juta untuk kerja di bawah program bukan pavement, iaitu kerja-kerja turapan semula permukaan jalan dan mengecat semula jalan yang telah diturap, dan peruntukan sebanyak RM60,000 bagi kerja-kerja di bawah program penyelenggaraan bukan berkala pavement. Beliau menjawab soalan diajukan Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syari bilakah kerajaan akan menaik taraf jalan perhubungan Jeli Gerik melalui Banjaran Titiwangsa pada sidang Dewan Rakyat hari ini. Mengulas pertanyaan Ahli Parlimen Pokok Sena Datuk Mahfuz Omar sama ada kerajaan akan membina jejantas di Jalan Perhubungan Jeli Gerik untuk laluan haiwan liar, Datuk Seri Haji Fadilah berkata kementeriannya akan bekerjasama dengan Jabatan Perhilitan melakukan kajian untuk melihat bagaimana ianya dapat dilaksanakan. Berita seterusnya. Kementerian Pengangkutan akan memuktamadkan peraturan dan syarat-syarat berkaitan mengawal seliaan industri perkhidmatan P-hailing di Malaysia sebelum berakhir 2020. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Haji Hasbi Habibongoh, syarikat perkhidmatan e-hailing hanyalah dibenarkan untuk mengangkut penumpang sahaja manakala perkhidmatan menghantar barangan menerusi lesen penghantaran perkhidmatan e-hailing adalah tidak dibenarkan. Perkhidmatan ini kelak akan dilesenkan berdasarkan peruntukan Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 Akta 715 dan Akta Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan 1987 Akta 334 selain mematuhi apa-apa peraturan yang ditetapkan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333. Kementerian akan menamakan perkhidmatan kenderaan barangan menggunakan motosikal ini sebagai parcel hailing atau P-hailing. Ianya bertujuan membezakan daripada perkhidmatan e-hailing, iaitu perkhidmatan kenderaan perkhidmatan awam menggunakan kenderaan motor yang muatan duduknya 4 orang dan tidak lebih daripada 11 orang, termasuk pemandu. Beliau berkata demikian sebagai menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Bayan Baru Sim Zezin mengenai penglibatan rakyat Malaysia dalam gig ekonomi pada sidang Dewan Rakyat hari ini. Tambahnya lagi, dianggarkan lebih daripada 200,000 individu di seluruh negara telah mendaftar sebagai pemandu e-hailing dari tahun 2018 hingga 2020 dengan kebanyakannya menjalankan perkhidmatan secara separuh masa. Mulai Julai 2019, penguatkuasaan ke atas peraturan-peraturan yang telah ditetapkan ke atas perkhidmatan e-hailing telah dilaksanakan. Antara lain, semua kenderaan yang digunakan sebagai kenderaan e-hailing serta syarikat-syarikat yang menyediakan perniagaan pengantaraan perlu didaftar dan dilesenkan di bawah Akta Pengangkutan Awam Darat 2010 Akta 715. Berdasarkan data pendaftaran semasa, lebih daripada 100,000 orang rakyat Malaysia adalah pendaftar sebagai pemandu perkhidmatan e-hailing menerusi pelbagai aplikasi perkhidmatan atas talian yang disediakan oleh 45 syarikat e-hailing berdaftar di seluruh negara. Beralih ke laporan seterusnya.
Kementerian Pertanian dan Industri Makanan memberi penekanan untuk memastikan projek-projek kementerian yang terbengkalai atau tidak dapat dimanfaatkan kerajaan dapat beroperasi. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, Datuk Haji Cik Abdullah Matnawi antara senarai projek dalam perhatian kementerian termasuk Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM Tanjung Manis. Jaminan daripada Menteri Pertanian dan Industri Makanan bahawa penekanan yang dibuat oleh kementerian hari ini ialah untuk melihat projek-projek yang terbengkalai ataupun yang tidak dapat dimanfaatkan. Sedangkan kerajaan telah membelanjakan dengan begitu besar. Jadi saya kira Tanjung Manis ini akan kita masukkan dalam senarai untuk kita kaji, kita lihat dan insya-Allah kita akan usahakan supaya ianya boleh beroperasi. Jadi tumpuan kementerian pada hari ini mengutamakan kepada projek-projek yang terbengkalai berbanding dengan mengadakan projek ataupun membuat projek-projek baru. Beliau menjawab pencelahan Ahli Parlimen Tanjung Manis Haji Yusof Abdul Wahab pada sidang Dewan Rakyat hari ini mengenai perancangan kementerian untuk mengembalikan kompleks bernilai 350 juta ringgit itu supaya dapat beroperasi untuk mendaratkan ikan seperti yang sepatutnya. Keperkembangan berikut. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sentiasa berusaha memastikan semua murid mendapat akses pembelajaran secara seragam termasuk di kawasan luar bandar, pedalaman serta dari kumpulan B40. Timbalan Menteri Pendidikan 2, Senator Datuk Dr. Mah Hang Sun dalam persidangan Parlimen hari ini berkata, pihak kementerian sedang merangka strategi pelaksanaan yang komprehensif dalam memperkasa pendidikan digital. Ia termasuk pelaksanaan kaedah home-based learning yang merupakan kesinambungan daripada pengajaran dan pembelajaran dalam kelas bagi sekolah yang dibuka secara penggiliran. Bagi membantu kumpulan murid yang tidak mempunyai akses kepada talian internet dan alat peranti yang sesuai untuk pembelajaran secara dalam talian, home-based learning turut dilaksanakan melalui siaran TV pendidikan, rancangan radio pendidikan dan serahan bahan pembelajaran kepada murid. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan lisan Ahli Parlimen Sibuti Lukanisman Awang Sauni yang prihatin dalam memastikan pelajar di luar bandar dan golongan pelajar B40 mempunyai akses kepada peralatan pembelajaran yang setara dengan belajar di bandar. Dalam perkembangan berkaitan, Senator Datuk Dr. Mah Hang Sun memberitahu sejumlah 700 juta ringgit pinjaman telah dibayar balik oleh Kerajaan Negeri Sarawak sehingga Julai 2020 bagi pelaksanaan projek baik pulih bangunan sekolah daif melalui peruntukan 1 bilion ringgit mengikut mekanisme khusus bersama Kementerian Pendidikan Malaysia. Katanya pelaksanaan projek baik pulih itu melalui 3 fasa yang merangkumi pelbagai skop pembinaan dengan projek dijangka akan ditender secara berperingkat mulai 22 Ogos 2020 dan pihak JKR Sarawak sedang dalam pelaksanaan kerja ukur dan penyediaan dokumen tender. Pelaksanaan projek baik pulih bangunan daif ini merangkumi pelbagai skop seperti pembinaan bilik darjah, blok pentadbiran asrama, rumah guru, kuartus, dewan makan, pusat sumber, bilik sains, tandas dan kemudahan yang lain. Secara keseluruhannya, projek baik pulih bangunan daif di sekolah dengan dana 1 bilion ringgit dilaksana melalui 3 fasa. Yang pertama, fasa pertama melibatkan 41 buah sekolah dengan kos projek berjumlah 350 juta ringgit. Fasa 2 melibatkan 52 buah sekolah dengan kos projek berjumlah 350 juta ringgit dan fasa 3 sedang dibutamakkan senarai dan skop projek oleh KPM bersama dengan Kerajaan Negeri Sarawak melibatkan kos projek sebanyak 300 juta ringgit. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Betong Datuk Robert Lawson Chuat yang prihatin mengenai status pelaksanaan projek pemulihan menaik taraf atau bina semula sekolah-sekolah daif di Sarawak seperti yang telah dijanjikan oleh Kerajaan Pusat sebelum ini. Menjawab pertanyaan tambahan, Senator Datuk Dr. Mah menjelaskan 9 buah projek naik taraf bangunan sekolah daif di Parlimen Betong telah diluluskan dan ianya termasuk SK Mangut, SK Sepauh, SK Bungin, SMK Sepauh, SK Medang, SK Tui,
SK Suri, SK Nanga Gayau di bawah projek RM1 bilion fasa 1 dan SK Paku Central di bawah projek RM1 bilion fasa kedua. Sekian bersama saya Krezarif dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.